dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Untuk hari ini, cikgu akan ajar bab 1 dalam matematik tingkatan 2 iaitu pola dan rujukan. Baik, pada hari ini kamu akan mengenali apa itu pola, kamu akan mengenali apakah itu segitiga Pascal dan kamu akan mengenali apakah itu nombor Fibonacci. Baik, pola ialah satu aturan atau corak tertentu yang terdapat dalam senarai nombor atau objek. Contoh, ada 2 titik. Daripada 2 titik, kita tambah lagi 2 titik menjadi 4. 4 titik, kita tambah lagi 2 titik menjadi 6. 6 titik, kita tambah 2 titik lagi menjadi 8. Ini adalah satu pola. Pola tekan bahawa menambah 2 titik pada corak sebelumnya. Baik, kita pergi lebih dalam lagi. Soalan ini meminta kamu menyatakan pola bagi suatu set nombor. Set yang pertama ialah negatif 10, negatif 4, 2 dan 8. Untuk menyatakan pola, perkara paling penting sekali kamu perlu tahu ialah apakah urutan dia. Adakah dia urutan menaik ataupun menurun? Bagi set nombor 1 yang kita bincangkan ini, dia merupakan urutan menaik. Sekiranya ia menaik, maka ada 2 saja operasi yang terlibat, iaitu operasi tambah dan juga operasi darab. Kita perlu kenal pasti set nombor tersebut adakah dia melibatkan operasi tambah atau darab. Jadi kita lihat di sini 10 menjadi negatif 4. Operasi yang sesuai ialah operasi tambah. Jadi kita tambahkan dengan 6. Negatif 4 tambah 6 dapat 2. 2 tambah 6 dapat 8. Jadi pola yang terdapat pada set nombor 1 ni ialah pola menambah 6 pada nombor sebelumnya. Okey? Baik, seterusnya kita pergi kepada set nombor yang kedua. Set nombor yang kedua, kaedah yang sama. Pertama sekali kita mesti tentukan apakah urutan nombor tersebut, menaik atau menurun. Ya, kita lihat di sini ia menunjukkan pola menurun. Jadi operasi yang terlibat ialah tolak atau bahagi. Jadi kita tengok di sini apakah kesesuaiannya. Di sini kita lihat kesesuaiannya ialah tolak. Tolak 10, 17 tolak 10 dapat 7. 7 tolak 10 dapat negatif 3. Negatif 3 tolak 10 dapat negatif 13. Jadi kita dapat lihat pola bagi set nombor yang kedua ni ialah pola menolak 10 dari nombor sebelumnya. Okey, seterusnya kita masuk kepada segitiga Pascal. Segitiga Pascal dalam matematik adalah satu urutan atau satu pola nombor yang sangat menarik. Bagaimanakah kita hendak membina segitiga Pascal? Yang pertama, kita perlu letak nombor di sisi kiri dan kanan segitiga. Terlihat di sini ya, kirinya perlu kita letak nombor 1. Dan kanannya juga kita perlu letak nombor 1. Baik, seterusnya nombor yang di tengah ini kita dapat daripada hasil tambah 2 nombor pada baris sebelumnya. 1 tambah 1 dapat 2. Kemudian 1 tambah 2 dapat 3. 2 tambah 1 dapat 3. Okey, untuk kita cari yang ni pula, 1 tambah 3 dapat 4. 3 tambah 3 dapat 6. 3 tambah 1 dapat 4. Okey. Baik, cikgu teruskan ya. Apakah itu nombor Fibonacci? Nombor Fibonacci ialah satu corak nombor yang berturutan. Sama seperti segitiga Pascal. Tapi, sekuens atau urutan nombor Fibonacci berbeza. Okey, bagaimana cara kita nak menyusun nombor Fibonacci ini? Okey, permulaan bagi nombor Fibonacci kita perlu letak 0 dan 1. Permulaan dia ini ialah 0 dan 1. Okey, baik, kita lihat ya. 0
tambah 1, kosong, tambah 1, kamu akan dapat 1. Okey. 1, kita lihat ya. 1, maaf. Okey, kalau kita pergi ke sini, 1 tambah dengan 1, kita akan dapat nombor seterusnya iaitu 2. Okey. 1 tambah 2. Okey. Tengok sini. Dia akan jadi nombor seterusnya 3. 2 tambah 3. Okey. 2 tambah 3. Yang ini. Dia akan jadi nombor yang seterusnya iaitu 5. So, kita akan dapat nombor yang seterusnya di sini dengan cara apa? Kita tambahkan 3 tambah 5. Okay, ni 3 tambah 5. Dia akan dapat nombor yang seterusnya. Itulah 8. Okay, lihat pada buku teks muka surat 7. Contoh yang pertama. So, 5 ke 12, kita lihat urutan menaik. So, kita lihat kat sini, sesuainya kita guna tambah lah. Tambah 7. 12 tambah 7. 19 tambah 7. Jadi, polanya ialah menambah 7 pada nombor sebelumnya. Okey, yang B pula. Menurun, kita lihat di sini menurun. So, kalau menurun, tolak atau bahagi. Sesuai di sini ialah tolak. Negatif 1 tolak 3. Negatif 4 tolak 3. Negatif 7 tolak 3. So, polanya ialah menurun 3, 3. Ataupun menolak 3 pada nombor sebelumnya. Okey, so di sini kita lihat pola menaik. Dan kita lihat kesesuaiannya pun adalah tambah. So, kita tambah 4. 0 tambah 4. 4 tambah 4. So, polanya ialah pola menambah 4 pada nombor sebelumnya. Okey, di sini kita tengok. Okey, apakah yang sesuai? Pola menurun. Okey, dia menurun. Tapi di sini tidak sesuai kita nyatakan dia sebagai tolak. Kerana kita lihat jarak antara 144 ke 72 ni terlalu besar. Apa yang kita dapat lihat? Kemungkinan dia adalah bahagi. Jadi, kita boleh tahu dia adalah bahagi 2. Kamu akan dapat 72. 72 bahagi 2. 36. 36 bahagi 2. So, polanya ialah bahagi 2 membahagi 2 pada nombor sebelumnya. Okey, bagaimana pula dengan pecahan? First kali kita kena samakan bawah dia. Okey, so 1/2 ni dia akan jadi 4/8. Oh, maaf darab dengan 2. Dia akan jadi 2/4. So, 2/4, 1/4, kosong. Negatif 1/4. Bawah dah sama kita. So, ini 2. Tengok sukun yang atas dia. 1, 0. Ni negatif 1. So, ini besar negatif 2/4. So, kita boleh ringkaskan. Di sini, pola dia adalah apa dia? Menurun. Tolak 1/4 daripada nombor sebelumnya. Okey, yang seterusnya F. Okey, kita lihat pola dia, sekuen dia. Okey, positif, negatif, positif, negatif. Jadi di sini seolah-olah sekuens dia adalah hubung kaitnya adalah darab Okay, tapi darab dia bukan darab dengan positif. So, darab dengan negatif 2. Sebab apa? Sebab positif darab negatif, kamu akan dapat negatif. Negatif, darabkan lagi dengan negatif 2. Negatif darab negatif, dapat positif. Okey. Kemudian, positif, darab lagi dengan 2. Darab lagi dengan negatif 2, kamu akan dapat negatif. So, pola dia adalah darab negatif 2 pada nombor sebelumnya. Okey, so kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Okey, terima kasih.